Salam sejahtera dan salam bangsa Malaysia. Selamat datang kepada semua rakan-rakan. Terima kasih kerana bersama kita pada malam ini dalam siri dialog Bangsa Malaysia Wawasan Orang Sarawak. Ini kita di projek Bangsa Malaysia ini antara maklumat kita adalah untuk mencarikan satu definisi apakah sebenarnya maksud bangsa Malaysia ini. Dan pada kami tiada makna kalau benda ini dibuat secara top down dan atau kerajaan atau orang politik nak menerangkan apa itu bangsa Malaysia, tapi kita lebih minat kepada definisi yang datang dari bottom up, dari rakyat sendiri. Jadi siri dialog bangsa Malaysia ini berhasrat mendapat pandangan dari pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia, dari semua negeri, dari semua kaum dan sebagainya, untuk mendapat pandangan-pandangan berkenaan maksud bangsa Malaysia. Dan sudah tentu dari Sarawak memang amat unik, special, dynamic berkenaan kenegerian, kenegaraan agak berbeza di Sarawak dan juga di Sabah. So harapnya pada malam ni kita boleh dapat lebih belajar, lebih mendengar pada perspektif-perspektif ini. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya akan bagi kepada tuan moderator kita, saudara Hamid Singh. Terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada saudara Norman yang telah sudi membantu kita dengan moderate sedikit malam ni. Dia seorang wartawan yang terkenal dan amat profesional, so beliau telah setuju untuk menyediakan soalan-soalan untuk malam ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan saudara Hamid. Hai semua, selamat datang. Thank you so much, Nathaniel. We have a very esteemed guest today, panel. I want to introduce Mr. Spansky Steven, who is from Parlimen Belia, Malaysia, also an administrator dekat Pusat Community. Yes, and then we have Rapunzel, who is a founder of Jasa Kita, NGO that takes in donations in kind to gain trust dari peringkat akar umbi, dari peringkat community. Dan of course we have Norman Goh, famous journalist, Jackery Basing, a HR student dekat University Unimas. Hello. And Martin Daniel, who is rakyat anak Sarawak yang tulen, as well as Carol, who is sukarelawan dengan Projek Bangsa Malaysia. So without delaying further, Norman. Perbincangan kita pada malam ini dalam buah bicara bersama dengan Projek Bangsa Malaysia. Selalunya kalau kita nak berbincang mengenai tentang isu-isu yang berlaku di Sarawak, terutamanya di Sarawak sendiri, mempunyai satu echo chambernya tersendiri ataupun mempunyai persekitarannya tersendiri, dan selalunya banyak rakan-rakan kita di Semenanjung Malaysia selalunya memikirkan seolah-olah mereka mempunyai kokon ataupun dalam kepompongnya sendiri dan tidak mengambil berat terhadap isu-isu nasional. Dan itulah yang kita nak mengupas pada malam ini, sama adakah rakyat Sarawak hanya melihat kepada isu-isu yang berlaku di negeri sendiri, tapi yang sebenarnya orang Sarawak sangat mengambil berat pada isu-isu yang berlaku di Putrajaya dan di Kuala Lumpur juga. Dan pada malam ini kita akan cuba mengupas isu-isu yang terkini. Selain daripada COVID-19, isu-isu politik juga semakin hangat diperkatakan di peringkat kebangsaan, dan kita tidak lupa juga pilihan raya negeri Sarawak juga akan diadakan pada tahun ini juga. Sama ada akan berlaku pada bulan Ogos atau tidak, itu kita tak tahu lagi. Kita tepuk dadarnya saja. Sebaik-baiknya kita lihat keadaan COVID-19 akan bertambah baik dan kita lihat apakah perubahan politik di Sarawak. Tapi pada permulaannya, apakah masalah utama yang kita lihat pada kacamata seorang rakyat Sarawak? Apakah antara masalah terbesar yang kita hadapi sebagai rakyat Sarawak? Dan bagi saya sendiri telah
dilahirkan dan membesar di Bandaraya Kuching. Ramai juga kawan-kawan ataupun ahli keluarga dari tempat lain, terutamanya juga di Miri. Dan ahli-ahli panel kita malam ini kebanyakan juga dari Miri. So soalan pertama saya nak tanya kepada ahli-ahli panel kita pada malam ini adalah, bagi pandangan anda, apakah antara masalah terbesar yang dihadapi oleh orang Sarawak tapi tidak dibincangkan pada pentas kebangsaan? Kita mulakan dengan saudara Spanky. Alright, baiklah, terima kasih kepada moderator kita ataupun kita punya panelis dan juga moderator dan juga merangkap panelis kan, rakan kita, Brother Norman. Okey, terima kasih kerana sudi menjumpa kita dalam sesi dialog ini. Berdasarkan soalan yang dilontarkan oleh Cik Norman, Brother Norman tadi, apakah masalah rakyat Sarawak ataupun yang tak didendangkan di persada antara di kebangsaan? Kalau bagi saya sebagai anak Sarawak, saya tak ada masalah untuk jadi anak Sarawak. Saya tak ada masalah jadi anak Sarawak kerana kalau kita lihat soalan ini dari pelbagai sudut. Banyak sudut yang kita perlu bincangkan, yang perlu kita lihat kalau kita nak kupaskan tentang permasalahan rakyat Sarawak ini. Kerana kita tidak boleh membincangkan dari satu sudut, dari satu aspek saja. Dan biar dulu, kalau bagi saya sendiri, I'm proud to be Sarawakian, dan bila pergi keluar, satulah mungkin orang-orang di luar Sarawak, yang masalah untuk jadi anak Sarawak ini adalah orang-orang di luar sangat suka tengok keunikan kita. Sehingga kan ada yang orang luar yang meminjam budaya kita sendiri, contohnya macam bermain alat tradisional muzik sapek. So sebagai kita rakyat Sarawak, masalahnya bagi kita adalah bila orang kita sendiri tidak berusaha untuk mempertahankan budaya kita. Itu antara masalah kita yang saya boleh kupaskan untuk buat masa ini. Nanti saya masuk balik, kita nak dengar daripada rakan-rakan yang lain juga. Boleh tak Norman? Kita bagi ruang kepada rakan-rakan yang lain juga. Boleh. Seperti mana yang dikatakan oleh saudara Spansky mengenai identiti sebagai anak Sarawak, dan kita tidak juga tidak menolak juga apakah identiti kita sebagai rakyat Malaysia, ataupun bila kita keluar negara kita cuma mengidentifikasi diri sebagai orang Sarawak tapi bukan orang Malaysia. Dan ini wujud satu pertembungan antara dua identiti, sama ada anda seorang rakyat Sarawak ataupun rakyat Malaysia. Bagaimana pula pandangan kepada saudara Jakri tentang wujudnya satu pertembungan identiti, dan adakah identiti ini akan mengikis ataupun memberi satu makna yang lebih mendalam mengenai identiti sebagai seorang rakyat Malaysia? Okey, selamat petang semua. Terima kasih kepada moderator kita, Rumgo. Jadi sebelum itu saya ingin memperkenalkanlah. Saya ni Jakri Basing dan saya ni seorang pelajar lah. Jadi apa-apa yang saya pendapat saya malam ini adalah dari sudut sebagai seorang pelajar. Okey. Soalan tadi dia bertanya tentang adakah dengan percanggahan antara dua identiti ataupun sebenarnya identiti itu adalah sama. Apakah pandangan saudara Jakri? Bagi saya, identiti sebagai seorang rakyat Sarawak dan sebagai seorang rakyat Malaysia ini bukan menjadi satu masalah lah. Sebab dua-dua merupakan satu kebanggaan saya lah sebagai seorang rakyat Malaysia. Jadi saya bangga untuk menjadi seorang rakyat Malaysia, saya bangga untuk menjadi seorang rakyat Sarawak. Jadi kemanapun saya pergi, sama ada ke luar negara, ke luar lah selain daripada negara kita ni, identiti saya sebagai seorang rakyat Sarawak dan maupun warga negara Malaysia tidak menjadi satu masalah untuk saya, kerana dua-dua ini adalah satu keunikan bagi saya. Sekian daripada saya.
Okey, terima kasih kepada saudara Jakri. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada saudari Rapunzel. Saudari Rapunzel bukannya mitos semata-mata, beliau wujud, memang betul-betul wujud. Beliau kelilingi di Miri, tapi rambutnya masih hitam, bukan warna blonde Bukan kan? warna emas Tak perlu potong. Masa MCO ni tak boleh potong. So, berkenaan tentang masalah yang kita bincang pada awal tadi, antara satu masalah yang utama yang kita lihat sebagai anak-anak Sarawak dalam setengah abad, 50 tahun dalam Malaysia ni, adalah perbezaan dari segi pembangunan yang sangat ketara di Sarawak dan juga berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung. Dan ini wujudnya satu ketidakpuashatian daripada anak-anak Sarawak sendiri terhadap perbezaan yang sangat ketara dari segi pembangunan jeraya, nak katakan 3G pun ada tempat tak ada 3G, ada tempat pakai H. Nak kata nak roll out 5G pun sibuk fikirlah, like what we will say. But the thing is, apakah pandangan saudari Rapunzel tentang perbezaan ketara ini akan membuat-buatkan satu ketidakpuashatian dan juga menjurus kepada satu perasaan kenegerian yang kadang-kadang juga boleh dilihat sebagai satu perasaan yang negatif dalam persekutuan Malaysia. Apa pandangan saudari Rapunzel? Hai, terima kasih Norman. Okey, pada pandangan saya memang tiada salah seseorang manusia, seseorang rakyat Sarawak berfikiran negatif dan positif. Mungkin ada yang fikiran negatif tentang kenapa kita tak ada peruntukan untuk pembinaan sebegini dan kenapa kita masih sistem internet kita di Sarawak masih lebih lambat mungkin dari Semenanjung ataupun negara-negara yang lain. Mungkin dari segi mindset, saya boleh katakan mungkin dari segi mindset manusia adalah tidak sama. Mereka perlu melihat dari semua aspek bahawa dari segi kewangan, peruntukan, sebagaimana orang semua tahu, Sarawak kita adalah besar daripada Semenanjung, sangat-sangat besar, and then kita banyak rural area, kita ada kampung, kita situ banyak kampung. So peruntukan tu memang peruntukan yang diberikan kemungkinan agak tidak mencukupi untuk coverage semua Sarawak. So ini mungkin membuat pembinaan tersebut tidak sampai dahulu ke tempat yang lebih dalam lah. Mungkin juga kita ada yang mindset positif, diorang akan melihat dari aspek kewangan, projek kontraktor, apa semua tender, mungkin kita perlu lebih sifat terbuka bila kita membuat sesuatu projek supaya rakyat juga berhak tahu, sebab rakyat sesetengah pun ada bayar teks kan, okay? Rakyat tak kena tahulah, okay, duit kita kalau kita sumbang kat sini, kita nak buat kat mana dulu, okay? Mungkin itu dari saya sahaja. Terima kasih. Terima kasih saudari Rapunzel. Dan kita melihat dari segi perbezaan ketara dari segi pembangunan, malahkan tidak juga dengan sistem pendidikan kita, akses pendidikan, tapi yang kebanyakan orang yang tak tahu, sebenarnya rumah-rumah panjang kat Sarawak ramai banyak pakai satelit. And then lebih moden, kadang-kadang ada yang sangat moden, ada yang moden, ada yang sangat naif juga. Wujudnya satu perbezaan dari segi pembangunan yang ketara di dalam Sarawak juga. Tapi kita lihat dari segi pembangunan di Sarawak pada ketikanya memang setengah tempat memang dimajukan dengan cepat. Tapi kebanyakan tempat di Sarawak masih belum dapat dimajukan disebabkan perbezaan ketara ini dan saiz negeri Sarawak yang sangat besar juga. Tapi bagi saudara Martin, saya nak bertanyakan soalan kepada saudara Martin mengenai apakah antara pemerhatian saudara Martin mengenai persepsi yang perlu diperbetulkan khususnya daripada orang Sarawak sendiri mengenai
kedudukan Sarawak di Persekutuan Malaysia. Apa pandangan Saudara Martin? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Projek Bangsa Malaysia yang telah menjemput saya pada malam ini, kepada moderator kita Saudara Norman, ahli-ahli panel yang lain serta semua penonton yang menonton pada malam ini. Salam sejahtera saya ucapkan. Pada mula-mula tadi Saudara Hamid ada memperkenalkan saya sebagai seorang Sarawak yang tulen. Ya, itu betul, tetapi juga Saudara Spansky juga Sarawak yang tulen, Saudara Norman juga Sarawak yang tulen. Cuma saya ada menyatakan kepada beliau bahawa saya hari ini tidak mewakili mana-mana NGO ataupun organisasi, apatah lagi saya bukan seorang yang pakar. Maka siapa yang saya wakili hari ini adalah apa yang saya utarakan nanti, siapa yang bersetuju dengan apa yang saya nyatakan, itulah yang saya wakili. Jikalau ada yang tak setuju atau apa yang saya nyatakan adalah silap, saya minta maaf kerana saya percaya projek Bangsa Malaysia ini adalah dalam satu dialog untuk merangka projek Bangsa Malaysia tersebut. Maksudnya dalam sesi perbincangan. Maka saya cuba sedaya upaya untuk mengutarakan apa yang saya terbuku di dalam hati saya secara peribadi, dan jikalau ada yang berkongsi perasaan yang sama, terima kasih saya ucapkanlah. Berbalik kepada persoalan tadi adalah berkaitan dengan masalah terbesar yang kita rakyat Sarawak hadapi dan juga persepsi terhadap Sarawak dan Persekutuan Malaysia. Baiklah, saya ingin mengimbau sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah penubuhan Malaysia dahulu. Sejarah ini yang saya dengar dari ucapan mendiang Tok Nan sendiri. Beliau mengatakan perjanjian Malaysia itu adalah satu perjanjian antara bangsa yang pada mulanya di kalangan di antara Malaya, Sarawak and North Borneo. Tetapi beliau sendiri ada menyatakan kenapa kemudiannya tiba-tiba Malaya ini terbahagi kepada negeri-negeri tertentu, contohnya Johor, Kedah, Perlis dan sebagainya. Manakala Sarawak mula kekal, tidak pula dibahagikan kepada negeri Miri, Kuching, Bintulu dan sebagainya. Begitu juga dengan Sabah. Namun saya tidak mengatakan perkara ini betul atau salah, tetapi saya melihat efek terhadap apa yang terjadi. Kerana saya ingin menegaskan tentang peruntukan yang telah disentuh oleh Rapunzel tadi. Peruntukan itu sering kita dengar ianya terbahagi kepada negeri-negeri. Kedah, Perlis, Johor, Sarawak dan Sabah. Apabila kita totalkan, negeri Malaya pada asalnya akan mendapat peruntukan yang paling besar. Walaupun sering diwawarkan, Sarawak antara yang mendapat terbesar. Tetapi tidak sebenarnya kalau kita bahagikan kembali kepada antara Malaya, North Borneo yang Sabah dan Sarawak. Itu antara masalah terbesar. Kemudiannya lebih mengecewakan, bukan mengecewakan, lebih macam nasib kita lah. Sarawak ini negeri yang besar. Jadi apabila ia negerinya besar, ia menjadi satu juga masalah. Kenapa saya katakan masalah? Peruntukannya tadi sudah dibahagi-bahagikan. Contohnya kalau ada 3 dibahagikan antara Malaya, Sarawak dan Sabah, satu sama satu. Tapi ini tidak. Malaya sudah mendapat lebih lah, sekiranya lebih kurang begitulah. Tetapi lepas itu, dahlah negeri kita besar. Kita pula mendapat peruntukan sama dengan negeri-negeri Perlis, ya dibandingkan macam itulah, Selangor dan sebagainya. Sedangkan kawasan di Sarawak setengah daerahnya pun lebih besar dari negeri yang ada di Semenanjung itu sendiri. Kemudiannya, kebanyakan perkara yang menjadi dinilai dari segi peruntukan ini, mereka melihat populasi. Jadi ini juga masalah. Contohnya, kita hendak membina balai bomba di sesuatu daerah. Balai bomba itu diperlukan di sesuatu daerah, tetapi populasinya tidak mencukupi. Jadi kalau mengikut untuk membina satu balai bomba, mesti ada satu populasi yang tertentu. Dia ikut sama sistem yang ada di Semenanjung tersebut. Di Semenanjung boleh. Walaupun kecil tempatnya, populasinya tinggi, dah boleh satu balai bomba. Tapi Sarawak memerlukan cuma populasinya saja yang kurang. Tapi benda tu tak boleh juga dibuat. Jadi perkara beginilah kalau kita ingin mewujudkan satu bangsa Malaysia, kita perlu melihat perbezaan perkara ini untuk dinilai. Itu salah satu. Kemudian juga kita melihat dari segi
Jalan pun mengalami benda yang sama. Untuk kita membina satu jalan ini, kita melihat, oh tinggi betul. Nak buat satu jalan ke tempat yang pedalaman sana, populasi tak banyak. Tapi di Semenanjung boleh, sebab populasi banyak. Jadi ini satu cabaran kepada kita. Jadi kalau boleh, janganlah melihat hanya kepada populasi tersebut. Melihat kepada keperluan. Walaupun populasi itu tak ramai, tapi dia perlu. Itu yang kita perlu lihatlah antara permasalahan yang kita hadapi sekarang. Begitu juga dengan pendidikan dan sebagainya lah. Kalau kita sudah ada jalan, kita melihat perubahan demi perubahan itulah. Kalau sudah ada infrastruktur asas ini, mungkin populasi boleh meningkat. Itu yang saya rasakan lah. Mungkin orang luar akan kita sudah tidak berhijrah ke bandar. Sebaliknya kita akan stay di tempat tu. Jadi kita akan meningkatlah malah orang dari luar negara. Kalau kita ada peluang di tempat kita tu pun, kalau peruntukan itu ada, kenapa tidak dapat kita buat? Kan? Jadi yang saya fikirkan masalahnya peruntukan itu nomor satu. Antaranya lah, bukan hanya peruntukan, tapi itu antaranya. Saya cukup setakat ini terlebih dahulu, nanti saya sambung semula lah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Martin. Cukup membuak-buak dengan rasa-rasa yang agak marah tadi. Bukan marah lah, tapi beliau menunjukkan rasa keprihatinan sebenarnya terhadap apa yang berlaku di Sarawak. Tapi saya nak bawakan satu persoalan kepada semua panelis juga pada malam ini. Pembangunan ini, adakah ia menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri? Yang ini saya nak cuba saudara dan saudari memikirkan persoalan ini mengenai tanggungjawab pembangunan, dan juga saya nak juga kongsikan kepada para pendengar yang mengikuti sesi buah bicara Projek Bangsa Malaysia pada malam ini adalah kalau mengikut jadual ke-9 dalam Perlembagaan Malaysia, terdapat senarai negeri, senarai persekutuan dan senarai bersama. Dan kerajaan persekutuan mempunyai tanggungjawab statutari untuk memperuntukkan sebilangan jumlah wang untuk pembangunan di Sabah dan juga di Sarawak. Inilah antara tanggungjawab statutari mengikut Perlembagaan Malaysia. Tapi saya nak bawakan pada saudari Carol. Saudari Carol seperti saya juga yang kita berdua ni berhijrah ke Melaya ni. Bila balik nak balik Sarawak, kena label lah, kena chop. Orang Melaya dah balik. Seolah-olah kita ni membawa satu image yang telah ditukarkan sebagai orang-orang Melaya. Tapi yang kita lihat juga, antara masalah-masalah yang kita hadapi, di Sarawak mempunyai, kalau tidak silap, ada Unimas. Saya juga bekas graduan Unimas. Kita ada College Laila Taib, UCTS kalau tak silap. Lepas tu ada Ketin di Miri. Orang Miri semua tahulah. Riam punya college ada juga kat Miri. And then there's also Swinburne University di Kuching. 2 kampus Australia di Sarawak. Tapi masalah utamanya adalah kenapa banyak rakyat Sarawak, terutamanya anak-anak yang telah bergraduat daripada universiti-universiti yang berada di Sarawak tidak mendapat pekerjaan yang mereka inginkan. Tapi kebanyakannya berhijrah keluar. Kebanyakan anak-anak Sarawak berhijrah ke Singapura dan juga di Lembah Kelang. Seperti juga saya sendiri dan saudari Carol. Apakah pandangan saudari Carol? If you don't mind, if you're not comfortable with English, with Malay, no problem. English campur pun boleh. But what do you see? There's a lot of East Malaysians, Sarawakians particularly, couldn't find a job. And then they had to leave home, actually spend quite a lot of money to leave home to find jobs in West Malaysia. Why is there such, that such brain drain of a lot of talented Sarawakians moving out from the state? I'm going to combine probably a combination of Bahasa Malaysia as well as English. So I don't think our industries are mature enough. So the universities that you mentioned earlier, we have, there's engineering, that's very popular, especially in, universities like Curtin and Swinburne, tons of engineering graduates. But the reality is, cukup tak, kan? Cukup tak the number of jobs to support all of these engineering graduates. Because almost everyone that I know, yang pergi Swinburne, yang pergi Curtin, I think you throw a stone, you hit an engineering graduate. But the reality is, bila mereka sudah graduate,
nak kerja dekat Sarawak, number one, tak tahu cukup tak kerja. Number two, the pay is low. The reality is kita punya starting pay dekat Sarawak tu rendah. Like I hear a lot of people that will say, you know, like, oh, kalau boleh dapat 1,000 sebulan, it's already considered as very good. Fresh graduate pay in Kuching is still 1,500, right? Yeah, it's really low. 1,800. It's really low. Kalau boleh dapat 1,500, I think it's considered as you are like quite up there good. already. Yeah. Banyak yang 1,200, 1,300 ni. Yeah, so then the question becomes like, where, like, is that enough to support kan? And so I think like the lack of like proper opportunities is one of it. And then number two, I genuinely feel that there is a, I don't know why, tapi when people are younger, I feel that a lot of Sarawakians nak keluar. You nak keluar, you nak try to find yourself in the world, whether it's very popularly New Zealand, Singapore, Australia, and then of course like Klang Valley. But after that, yang saya observe, banyak orang yang nak balik. Because after they travel like everywhere, sudah kerja, sudah like hopefully dapat enough money, like they will still feel like, oh, I kind of want to go home. I kind of want to go back to the place that like I was raised. But then the question becomes, kalau saya balik, ada tak opportunity? If you want, because you have to have opportunity, there are two types of opportunities. Number one is the opportunity of privilege. Kalau you balik as someone yang family background sudah bagus. Kalau nak buat business, boleh ada modal yang cukup. So for example, bila pergi Kuching, you see like some of these areas macam nowadays like areas like Paradise, etc. Hipster gila, right? Plenty of cafes serving avocado toast, Australian breakfast, and like all these fancy things where the modal to open it is at least beratus ribu. But these are people who come from families who can afford it. Tapi yang lain, yang come from families that are less privileged, kalau mereka nak, let's say, leave a job in Singapore, where your earning power is technically a little bit higher, or leave a job in Klang Valley or like overseas, nak balik, it's very hard. Then it becomes like, are you able really to be able to sustain all of that? Would that be fair to your family? Then, you know, like the burden kan of jadi anak, it's like, oh, sekarang balik, kalau tak cukup, and then like, you know, my parents have to like help me, or like, it's hard. So I want to say that our industries are either two things right now that I observe a lot in Sarawak. It's either you go into everyone's favorite company in Sarawak Energy, comfortable job, right? Quite secure. And then, or you masuk government if that's your thing, nothing wrong with that. Or you try to become a business owner, happens a lot, but you also need modal kan. But then for everyone else, it's harder. So I think we want to retain our graduates. I feel lah that kita kena ada opportunity yang lebih banyak. Tapi where is the opportunity going to come from? I don't have the answers for that. Thank you, Norman. Thanks, Carol. I think I'd like to share just one thing to a lot of listeners who are following our Bawa Bicara tonight is that there's satu konsep yang selalunya diamalkan di Sarawak adalah konsep berjalai. Konsep berjalai is somewhat you move out from your comfort zone. You go out in search for new skills, new experiences. Then you go back home to contribute to your society. So this sort of the concept berjalai, it's actually a path to adulthood, but it's also very important to go back to where you come from to contribute to your society. Tapi saya nak menyambung kepada soalan seterusnya mengenai apa yang kita bualkan dari sudut pembangunan, pendidikan, peluang pekerjaan, perbezaan dari segi bagaimana kedudukan Sarawak di Persekutuan Malaysia. Dan saya nak bertanyakan, adakah yang kita lihat dalam banyak-banyak isu yang kita bincangkan, COVID ke ataupun krisis politik, dan saya nak rangkumkan balik kepada Sarawak. Adakah bagi pandangan ahli-ahli panel kita pada malam ini, adakah rakyat Sarawak rasa dianaktirikan oleh golongan elitis politik? Kalau di peringkat persekutuan, itu satu persoalan. Bagaimana pula dengan di manakah anak-anak muda Sarawak dalam kegiatan politik? Di manakah pemimpin-pemimpin muda politik yang kita boleh dukung dan menyokong dalam menyambung kepimpinan di Sarawak? Saya nak berbalik kepada saudara Spansky.
Mungkin dalam PRN kali ini saudara Spansky mungkin akan bertanding kali ini tak? Soalan tu soalan cipu mas, kita tak nak jawab. Tapi tak. Terima kasih kepada saudara Norman di atas soalan tentang adakah di manakah kedudukan anak Sarawak, terutamanya di dalam politik. Okey, kalau bagi saya sendiri, saya terjun di dalam bidang politik. Saya belajar di dalam bidang politik dari tahun 2000. Start minat adalah daripada persekolahan, tapi bila betul-betul terlibat aktif dari tahun 2018 bersama, lepas tu and now I'm also one of the student juga di OUM, ambil course Bachelor Political Science. Dan kalau kita tengok kedudukan anak muda kita di dalam politik, benda ni lama dah kita wawarkan, lama dah kita suarakan kepada peringkat-peringkat yang tertinggi, dan even di dalam parti politik sendiri pun kita selalu juga ada bercerita lah tentang perkara ini. Kalau kita tengok sendiri, macam di peringkat persekutuan, macam kami, Parlimen Belia adalah satu platform yang baik untuk anak muda kita terlibat di dalam mewarnai kancah dunia politik kita. Tapi kalau kita tengok di Sarawak, kita masih rasa kita boleh kira menggunakan jari berapa anak muda kita yang berada di DUN. Yang berada ini don't quote me ini kepada yang ini bukan saya nak serang seseorang, tapi saya nak menyatakan dari persepsi anak muda. Norman dah ketawa dah. Paling muda dalam DUN Sarawak berapa umur? 35. Wabi Allen, yang tu bapak dia dulu adun jugalah. Tapi yang kita muda-muda ni 20 tahun ni tak ada kan? Itulah tu. So bagi saya, it's time, macam apa orang kata, ini adalah sudah tiba masanya untuk golongan-golongan elit, terutamanya di Sarawak, untuk memberikan ruang kepada anak muda untuk untuk terlibat bersama di dalam mencorakkan polisi maker di dalam untuk negeri kita sendiri. Why not? Kenapa kita tidak boleh menerima pandangan anak muda? Dan ada satu sering kali yang kita dengar, sering kali saya dilontarkan juga adalah bila kita nak mencadangkan sesuatu yang baru dan yang selaras dengan peredaran zaman sekarang ni, dengan edaran moden, sering kali kita akan terima you are still young and you need to learn more, and satu lagi you are still young, kami lagi garam. Si cukup garam, kami lebih tahu, kami lebih lama. So ini bukan berlaku kepada peringkat politik saja. Ini juga berlaku di dalam kalau kita tengok di Sarawak kita lah, di dalam peringkat NGO juga berlaku perkara yang sama. Di peringkat even di dalam perkampungan pun benda yang sama juga. So perkara ini sepatutnya sudah tibanya untuk kita Sarawak menukar, untuk kita, why not we coba, tidaklah kita 100% kita tukar kepada yang baru, kepada yang muka yang muda. Tak, bukan 100%. Why not kita coba dulu, buka dulu kota at least dalam 30% kota orang muda, 20% ke kota orang muda. So slow kita naik. Even di dalam majlis daerah ataupun badan berkuasa tempatan pun kita perlu mengubah sesuatu yang di sana, di mana kalau kita tengok, sorry to say, kita punya macam ahli-ahli majlis kita banyak yang berumur, bukan kita, we not deny sumbangan mereka kepada komuniti kita, tetapi di dalam kita nak mencorakkan masa depan Sarawak dan masa depan negeri kita yang tercinta, kita perlukan pandangan dan juga kita perlukan idea-idea yang baru daripada ataupun idea-idea yang genuine daripada orang-orang muda kita terutamanya. So bagi saya ini adalah masanya lah. Berapa kali saya tekan, ini adalah masanya untuk kita tukar ataupun bukan tukar, untuk kita mencoba perkara yang baru. Why not kita bagi kota-kota untuk itu ni. So tidaklah kita tengok
orang muda terus serang kadang-kadang perkara ini yang membuatkan orang muda kadang-kadang muak dengan politik dan juga orang muda kebanyakan orang muda kita sekarang bila kita tanya, do you know what about politik? Politik tu kah yang undi tu kah? Yang itu tu kah? Itu saja. So ada sampai juga ada yang orang muda kita kadang-kadang tidak kenal siapa CM, tidak kenal siapa PM. Ada yang mengatakan contoh dulu. Contoh ada mengatakan bila kita cakap Ketua Menteri Sarawak, Najib tu kah? So itu adalah PM, itu bukan CM. So perkara yang seperti ini yang kita terapkan sebenarnya. Kalau kita nak tarik anak muda kita dalam politik, tapi kenapa kita tidak beri platform dan beri ruang kepada mereka? So kalau bagi saya itu adalah jawapan saya setakat ini, Brother Norman. So hopefully kepada yang dengar ni, jangan kalau ada yang sakit hati, minta maaf. Tapi ini adalah luahan daripada anak-anak muda, belia-belia kita yang mula berminat di dalam kerja politik, tetapi bila mereka mula menunjukkan minat, minat mereka itu hanyalah sekadar minat yang untuk tidak boleh dicapai, ataupun minat mereka tidak boleh pergi mendalam, hanyalah minat di luar saja. Contohlah. Terima kasih Saudara Smansky. Betul lah, indah kabar dari Eropah hanya melihat dari jauh. Inilah menjadi satu realiti sebenarnya bagi ramai anak-anak muda di Sarawak. Sebenarnya kurangnya peluang untuk berkecimpung dalam arena politik, bukan sahaja di negeri, malahan di tempat-tempat daerah mereka sendiri ataupun di kampung-kampung sendiri. Tapi saya nak rumuskan sedikit sebanyak mengenai budaya yang kita terapkan di Sarawak. Unfortunately, it's because it's quite backward. I would say sebab pemahaman mengenai budaya politik tu belum ada lagi. Tidak seperti di Semenanjung. Dan kebanyakannya peluang untuk menjadi ahli majlis, untuk memegang jawatan-jawatan tu yang untuk dalam pengurusan, kebanyakannya juga diberikan kepada anak-anak muda. Tapi di Sarawak selalunya dia sangat it's still very traditional. Selagi anak-anak muda tidak bersuara, selagi itulah kita akan tanya sampai bila peluang kita nak berpengalaman. Di mana pengalamannya sekiranya tiada peluang untuk memberi sumbangan melalui peranan-peranan yang sepatutnya untuk anak-anak muda. Saya nak bertanya pada saudari Rapunzel, yang kebanyakannya kita lihat kalau dari segi politik dan keterlibatan anak-anak muda di dalam politik selalunya berkisar, dia ni, saudara tu, anak tu dari keluarga elit ni, keluarga elit tu. Masih lagi dalam politik yang berasaskan keluarga, ataupun yang saya nak termalkan ini sebagai satu budaya neo-feudal. Neo-feudal ni bermaksud dia masih golongan bangsawan. Maksud dia, yang ni anak ketua kampung. So, bagi peluang pada dia. Yang ni tak payah sebab bapa dia bukan siapa-siapa. So do you see this going on in hometown also? Yeah, okay. Mungkin boleh dilabelkan sebagai sesiapa yang mempunyai pangkat akan mendapat yang lebih, betul? Okay. Pada pandangan saya terhadap yang ini, mungkin kerajaan persekutuan boleh membuat satu platform menggalakkan banyak lagi belia untuk involve dalam charity group, NGO, untuk membuat kerja-kerja seperti menolong orang dahulu dari bawah. Dengan itu kita boleh melihat kelebihan dia untuk memimpin di masa hadapan. So bagi yang selalu yang boleh nampaklah, kita nampak tuan rumah, bapa tuan rumah, bapa dah retire, anak jadi tuan rumah. Mungkin sistem ini perlu dihapuskan, bagi pandangan saya perlu dihapuskan supaya tuan-tuan rumah yang sudah berumur bagi yang muda, untuk memimpin. Supaya kenapa saya bercakap bagi yang muda memimpin? Kerana first, mungkin yang tua tu tak berapa aktif dalam social media,
ataupun tak berapa nak pick up isu-isu semasa ni lebih daripada orang muda. Orang muda ni 24 hour dia boleh je main telefon pintar semua kan, boleh tengok hari ni berapa kes semua untuk ini dan sekian-sekian. Seperti yang saya pernah dengar yang kenyalang gold card tu masih ramai yang belum dapatkan. Mungkin ini banyak rumah panjang yang belum dapat, ini mungkin kerana tuan rumah itu belum lagi spread the news toward dia punya rumah panjang. Mungkin kerana dia ada dari segi pelambatan terima news. Mungkin dari segi dia tak tahu, orang belum inform dia ke apa semua. So dari segi ini kita perlu bagi peluang untuk anak muda memimpin sebagai tuan rumah. Mungkin kita bagi 2 tahun kalau dia tak memimpin sesebuah rumah ini dengan betul, mungkin kita boleh undi, and then undi suruh rumah panjang tu undi. Kita akan bagi siapa yang layak lagi. Dalam tempoh itu 2 tahun, kalau dia memimpin dengan baik, mungkin suruh warga rumah panjang tu extendkan lagi lah dia punya position. So kebanyakan saya melihat sekarang ni semua bergantung kepada orang tua. Kalau orang tua tu bangsa elit, dia ada pangkat kat sini, kita terus anak tu terus cakap, Papa, Mama, can you put me on this position so that I can lead my people? Tapi lead the people tu dah salah dah. Kerana mementingkan posisi daripada orang yang memerlukan. Itu yang membuatkan anak-anak belia muda sekarang memberi tanggapan negatif kepada terma politik. Itu. Norman, saya just nak tambahkan sikit tentang Rapunzel tadi. Ini berkaitan tentang tuan rumah ataupun di sesuatu institusi ketua masyarakat ataupun ketua komuniti dalam rumah panjang. Kalau bagi kita orang dulu terutamanya Kayan dan Kenyah, we still maintain the tradition because itu adalah salah satu cara untuk kita memelihara adat. Tapi saya setuju juga kadang-kadang kalau ketua kaum kita ataupun ketua kampung kita yang dah berumur, sepatutnya ditukar. Tapi orang yang kita pilih itu adalah tidak semestinya anak dia, atau namun kita boleh pilih saudara maranya ataupun yang berkaitan, yang satu susur galur, yang satu one tree with them. Sebab itu yang kita Kayan ataupun Kenyah preserve now, yang kita simpan sekarang, kerana itu adalah adat istiadat yang ada, yang dah tertulis di dalam buku adat istiadat Kayan Kenyah. So perkara ini kita tidak boleh tukar, dan kalau yang macam part mengundi part itu tu mungkin bangsa lain mungkin boleh buat, tapi kalau bangsa kita sendiri kita tidak galakkan, kerana perkara ini akan merosakkan banyak sistem institusi itulah. So itu antara sikit penerangan kita lah. Mengenai tentang apa yang kita lihat tentang what do you call that, the political awareness ataupun pendidikan politik di Sarawak di dalam kalangan anak-anak muda. Sebenarnya kita buka parlimen belia lah ataupun fellow belia lah, tapi kita tidak lihat adakah perlunya kita adakan parlimen belia, sedangkan parlimen yang sedia ada ataupun Dewan Undangan Negeri yang sedia ada boleh dijadikan satu peluang kepada anak-anak muda memimpin. Saya nak tanya kepada saudara Martin, adakah kita masih perlukan lebih banyak yang kita perlu lakukan untuk dari segi pendidikan kepimpinan dan juga dari segi pemahaman politik di Sarawak? Untuk kali ini saya minta maaf sebab tadi saudara Norman ada mengatakan saya macam agak marah, tapi saya minta maaf. Saya bukanlah marah, tapi mungkin intonasi saya ke arah itu. Saya minta maaf, tetapi tak ada niat pun untuk marah apa. Kita hanya berkongsi, tak ada perlunya pun nak marah-marah lah. Mungkin intonasi saya berbeza, saya minta maaf sekali lagi. Jadi bertanya berkenaan dengan politik sedikitlah untuk yang sesi kedua ini, yang berkaitan dengan
parlimen belia dan juga parlimen yang sebenar pun kita sudah ada. Jadi adakah masih perlu parlimen belia tersebut? Saya rasa Saudara Spansky lebih layak untuk menjawab perkara ini kerana beliau mewakili parlimen belia. Namun begitu, memandangkan soalan ini sudah pun diajukan kepada saya. Kalau tidak cukup, nanti Saudara Spansky boleh tambahlah. Pada pandangan saya, parlimen belia ini tidak salah. Ianya adalah satu inisiatif. Jadi kalau dia ada sana pun dia tidak memudaratkan apa-apa. Jadi apa salahnya? Mungkin mereka boleh bersidang untuk memikirkan sesuatu yang lain daripada parlimen yang sebenarnya. Namun pada pendapat saya, attention Saudara Norman untuk bertanya tadi, sedangkan kita ada parlimen yang sebenar, mungkin kenapa tidak hantar golongan belia ini kepada parlimen yang sebenar? Ini saya juga bersetuju. Perkara ini telah diulas oleh Spansky Steven sendiri yang mengatakan mengapa tidak kita ada kota untuk parlimen ini. Jadi kalau kita boleh lakukan ini lebih baiklah kepada bukan sahaja di Sarawak, malah kepada kita di Malaysia secara keseluruhannya. Kemudian saya ingin berbalik kepada persoalan yang asas kepada sesi kedua ini. Adakah kita dianaktirikan oleh golongan politik? Itu yang saya faham asas tentang persoalan tadi. Itu adalah tambahan. Saya ingin mengulas dari segi bukan hanya tentang belia semata-mata. Sebab yang kita berbicara hari ini adalah tentang bangsa Malaysia. Maka saya percaya ini adalah keseluruhan rakyat, tidak kira umur. Jadi di perspektif Sarawak sendiri, bila kita berbicara tentang kita dianaktiri oleh golongan politik ini adalah sesuatu perkara yang agak subjektif kepada saya. Karena anak tiri ini adalah perasaan. Adakah kita berperasaan kita dianaktiri ataupun tidak? Maka ini biar saya jawablah hati saya dan kalian yang lain jawablah hati kalian. Namun saya ingin ulas sedikit bagaimana keadaan politik di Sarawak mengikut pemahaman saya sendiri. Kerana golongan politik ini terbagi kepada kerajaan dan pembangkang. Yang pembangkang mungkin saya tidak berapa nak ulas. Saya nak ulas tentang yang kerajaan. Mungkin ini akan lebih bergantung kepada polisi yang dibawakan oleh ahli politik itu sendiri apabila beliau memimpin. Seandainya polisi dia ada bersangkutan dengan kita, maka kita mungkin tidak rasa dianaktirikan. Contohnya, saya berada di pedalaman semasa saya dari sekolah rendah hingga sekolah menengah. Selepas itu saya masuk ke universiti, kemudian bekerja, baru saya berada di Miri. Pada ketika ini di bandar. Kita melihat corak yang tertumpu politik yang sebelum ini mungkin dia lebih mementingkan pembangunan bandar. Pada masa itu kita merasakan, kita tidak ada jalan lah, kita tidak ada sistem telekomunikasi yang baik lah, kita tidak ada bekalan air bersih dan sebagainya. Namun perkara ini sudah berubah mengikut demand terhadap sesuatu kawasan. Contohnya saya ingin berkongsi keadaan demand yang saya katakan. Dahulu kita melalui sungai, kita tidak memakai kereta. Maka apabila kita sudah menggunakan kenderaan, kita memerlukan jalan, maka perkara ini akan berubah. Maka ahli politik yang memimpin perlu mengikut perubahan demand tersebut. Jadi apabila demand itu ada, pentingnya bagaimana maklum balas ahli politik yang sebagai pemimpin ini terhadap demand yang ada. Adakah beliau memenuhi demand tersebut ataupun tidak? Contoh zaman Tok Nan, biasanya mungkin perkara ini seperti sudah ada template. Apabila ada jalan, mesti ada tol. Tetapi Tok Nan melihat demand ini, rakyat tidak perlu untuk rakyat membayar tol tersebut. Mungkin itu yang beliau dengar daripada rakyat, keluhan rakyat dan sebagainya. Dan beliau respon. Beliau telah menghapuskan tol. Ini contoh ya. Dan kemudian apabila diteruskan oleh Abang Jo pula, apabila kita tak cukup bajet, macam saya katakan dari peruntukan itu, bagaimana ia dibagikan, Abang Jo pula respon. Tak apa, kita gunakan. Kita punya bajet pula sendiri. Jadi daripada benda seperti ini kita kena menilai bagaimana kita dianaktirikan ataupun tidak adalah subjektif. Kita melihat. Saya tidak merasakan pemimpin yang ada hari ini adalah pemimpin yang terbaik. Namun saya merasakan mereka kemungkinannya adalah yang terbaik yang kita ada di kalangan yang kita boleh pilih. Itu yang saya boleh rasakanlah. Perubahan itu ada. Kita boleh rasakan 10 tahun dahulu bagaimana, 20 tahun bagaimana. 5 tahun dahulu, saya mungkin kawasan saya tidak ada line. Tapi sekarang saya balik Rumah Panjang, sudah ada line, sudah sekarang. Jadi perubahan ini ada. Tapi walaupun ada, kalau kita merasakan kita di anak tiri, boleh saja kita rasa itu perasaan kita. Jadi jawab.
masing-masing di hati kita lah. Itu apa yang saya boleh kongsikan setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Martin. Tepuk dada tanya selera, kita sendiri akan jawab, tapi kita juga mempunyai pemahaman kita sendiri dan juga pemerhatian kepada apa yang berlaku di negeri kita sendiri dan juga apa yang berlaku di tempat-tempat lain juga. Dan saya nak menjurus kepada soalan seterusnya mengenai, saya ingin bertanyakan kepada Saudara Jakri, apakah impian yang Saudara Jakri nak lihat untuk Sarawak? Okey. Jadi saya ingin menerangkan impian saya sebagai seorang anak Sarawak lah. Jadi impian saya cukup sederhana. Saya berharap suatu hari nanti saya akan menyumbang banyak untuk negeri saya, sehingga semua rakyat Sarawak dapat merasakan banyak pilihan walaupun dalam kehidupan kita disuruh memilih di saat kita tiada pilihan. Saya juga berharap suatu hari nanti saya akan memberikan kesedaran kepada orang muda khususnya untuk bahawa kita ada kuasa dalam memilih siapa yang kita mahu untuk memimpin kita, tak kira pada mana-mana peringkat. Tetapi kita harus sadar, impian itu hanya akan menjadi mimpi jika kita tidak mengerjakannya. Oleh itu, buat masa sekarang, saya berharap dan menyeru untuk orang-orang Sarawak yang lain haruslah bijak memilih pemimpin. Dan yang memimpin kerana salah satu faktor atau salah satu perkara yang boleh kita pilih sekarang ialah memilih orang politik atau orang yang betul-betul dapat mewakilkan suara kita khususnya. Okey, seterusnya saya juga ingin menekankan lagi untuk kesedaran remaja sekarang atau belia khususnya di Sarawak atau di bahagian, kalau peringkat daerah di bahagian Baram, untuk kesedaran tentang politik ni. Tetapi sebelum itu, sebelum kita menekankan kesedaran itu, kita harus tahu mengapa remaja sekarang kurang kesedaran atau menampakkan kurang minat dalam politik ini. Sebab saya sendiri pun saya berminat untuk memasuki bidang politik, tetapi saya ada bertanya dengan kawan-kawan saya yang lain, sebab saya ada pelajar juga, kami ada agak berbincang-bincang tentang perkara ini. Antara faktor yang boleh saya katakan membuatkan remaja kurang berminat atau belia kurang berminat adalah persoalan ini. Adakah orang-orang veteran dalam dunia politik sekarang mencerminkan sesuatu yang baik yang dapat menarik perhatian orang muda untuk join atau masuk terjun ke dalam bidang politik? Itu persoalan dia. Mungkin juga setelah kita tengok dari media Facebook, Instagram apa semua, kita tengok macam keadaan dalam parlimen apa semua, mungkin orang-orang muda bosan kan, macam ada perdebatan tetapi tiada hasil. Jadi impian saya ingin mengubah perkara ini supaya perkara yang orang veteran buat yang membuat kita tidak tertarik ini kita dapat cover, khususnya untuk perspektif kita yang ada di Sarawak. Sekian dari saya. Okey, terima kasih Saudara Zakri, dan memandangkan kita mempunyai masa yang agak suntuk, saya nak bertanyakan pada Saudari Carol, apakah pandangan Saudari Carol mengenai impian saudari untuk Sarawak? I heard someone say on Twitter the other day, mereka cakap kenapa nak berpolitik sangat, but sebenarnya politik involves everything of our society, right? Kalau nak kesihatan yang lebih bagus, you have to berpolitik. You want better education, you have to berpolitik also. You want better infrastructure, you also have to berpolitik. So on the top level, high level, I wish that kita ada lebih banyak orang muda that have a vision for Sarawak yang nak masuk politik supaya kita boleh dapat all this stuff, infrastruktur asas, education, medical services, etc. So that one we do need more people, more voices that are like, that bukan sahaja lah, okay lah sekarang okay, masih lebih bagus daripada 20 tahun yang lalu, right? But to have higher standards. Higher standards means not just dirt road, tapi jalan yang bagus. Jalan bagus bukan saja macam jalan yang satu lane dia tak ada lubang dah okey, tapi macam really jalan yang lebih bagus, right? So for me, my hope is very simple. Basic infrastructure,
tak boleh ada lagi village yang cakap kena jalan generator. Kena jalan generator in 2021, are you serious? You know, no clean water. In 2021, are you serious? You know, like, tak boleh. Pendidikan, I want kids in Sarawak to have equal access to education. Sama ada macam anak orang asli dari Baram ke, Long Lamai or whatever, they need to have same access to education as the kids in the city. Which also means that kita kena ada lebih banyak cikgu. So cikgu ni datang dari mana? Right? Because banyak cikgu di Sarawak, like we shut down a few of kita punya IPG. So IPG sekarang pun kurang sikit. Right? And then cikgu dari Semenanjung, banyak yang tak nak datang. Kawasan pedalaman kan, siapa yang nak leave the comforts of Klang Valley to go to Sarawak kurang. So dari Carol, ramai guru-guru dari Semenanjung dah masuk Sarawak, dia tak nak balik ke Melaya dah. Exactly. That's the real mereka situation. Tak nak pergi. At first mereka tak nak pergi, tapi bila sudah dapat tak nak balik. But the reality masih banyak yang tak nak pergi. Doctors, same thing. Kena serve dekat Sarawak. Oh no. So same thing, medical access. Like hari tu kita kan ada, mereka cakap tu vaksin, the one that the two old ladies, I don't know which kampung, had to like travel by boat to go to like the PPV to kena vaksin. Mana patut? We should have people go to them to jab them, not asking 90-year-old aunties, grandmas to like travel. So I want equal access for everyone. Saya nak infrastructure yang basic, that everyone has, electricity, water. That's basic. No need to talk about 4G if you don't even have like running water, kan? Education, medical access to services. So for all of that, saya rasa anak Sarawak yang lebih patut ada visi dan lebih patut ada harapan to masuk politik, hopefully, and not just the same names over and over again, if you know what I mean, so that we have a brighter future. That's what I hope for. Carol, secara ringkasnya, apakah pandangan Saudara Martin? Baiklah, soalan yang sama, apakah impian, betul? Okey. Impian saya tidak lain dan tidak bukan untuk melihat Sarawak ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa Malaysia yang lain yang ada di Malaysia ini. Dan saya merasakan jikalau momentum yang kita ada di Sarawak ini, kita teruskan dan kita pertingkatkan, tidak mustahil perkara ini boleh kita capai. Yang pertamanya, tentang pendidikan, mesti saya bersetuju dengan Saudari Carol tadi, keperluan asas yang lain. Tetapi pendidikan ini nombor satu pada pandangan saya. Bagaimanapun orang hendak melakukan yang tak baik terhadap kita, jikalau adalah ataupun kita ni tidak mampu, tetapi kalau ada pendidikan tersebut, itu yang membolehkan kita naik, maju ke hadapan. Tetapi ada satu kerisauan yang saya rasakan. Saya pernah bercerita dengan seorang makcik, dia katakan orang takut di kampung, katanya semua lari ke bandar, ada hantu. Tahu tak apa hantu, dia kata tu. Saya ingin highlight juga perkara ini. Ini adalah masalah dadah. Masalah dadah yang dihadapi ini, saya tidak kata ia akan merosakkan, tetapi saya rasa secara general kita selalu kata ia najis dadah. Kalau dia najis, memang dia tak baiklah. Saya takut perkara inilah yang akan menyebabkan kita tidak boleh, akan merosakkan anak muda kita yang kita tidak boleh akhirnya berdiri sama tinggi. Walaupun kita ada jalan raya, walaupun kita ada sistem telekomunikasi, maknanya kita sering akan ketinggalan. Benda ada tapi kita ketinggalan. Itu yang saya tidak mau berlaku. Yang saya mau kita boleh ke hadapan. Itu impian saya lah. Terima kasih Saudara Martin. Tidak lain tidak bukan, pendidikan itu adalah salah satu cara untuk membebaskan diri kita daripada kancah kemiskinan. Kemiskinan itu bukannya satu pilihan. Kemiskinan itu berpunca kepada akses ataupun sistem pendidikan yang sedia ada. Kalau tanpa pendidikan, takkan rakyat dapat mengeluarkan, dapat memperbarui kedudukan mereka dalam masyarakat kita. Macam mana pula dengan pandangan Saudari Rapunzel secara ringkas? Apakah impian Saudari Rapunzel untuk Sarawak? Impian saya adalah seperti Saudari Carol ataupun Saudara Martin sudah cuma nak tambahkan sikit, adalah memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan kepada graduasi yang graduate di local university. Dengan ini kita boleh membantu mereka supaya tidak berhijrah ke negara ataupun negeri lain.
stay in Sarawak untuk contribute to our country. Maybe this will lead to our better economy and future. Dengan ini ramai anak-anak muda akan memilih untuk stay dekat Sarawak untuk bersama-sama keluarga dan rakan-rakan yang terdekat. Terima kasih. Betul lah Pranzel. Saya sudah 2 tahun tak balik Kuching. Nak balik Kuching pun tengok kes kat Selangor sampai 6,000. Takut nak balik sebab ada nenek kat rumah kan. Bahaya juga. Okay. Last but not least, Saudara Spansky. Apa pula impian Saudara Spansky? Okey, baiklah. Untuk impian saya di dalam ini dah kita tadi Saudari Carol dah sentuh tentang banyak perkara, Saudara Martin tentang pendidikan, tentang banyak perkara juga, dan Saudari Rapunzel, Jackie juga. Dan kalau bagi saya nak melihat Sarawak kita become a better state, become a better state in the Malaysia. Dan kita impian saya harap semoga kita boleh mencapai wawasan kita, iaitu Sarawak negeri maju menjelang 2030. Menjelang 2030, di mana kita mampu mencapai banyak perkara jika kita lakukan semua itu mengikut perancangan kita. Kita lihat Yang Berhormat Ketua Menteri kita sekarang pun mempunyai satu perancangan yang ke depan, tetapi mampukah kita sampai ke perancangan yang kita telah pun ditetapkan itu nanti. So kalau bagi saya tentang Sarawak, sudahlah kita melihat Sarawak ini sebagai satu negeri yang sudahlah, maksud saya itu sudahlah kita dilabelkan sebuah negeri yang tidak maju, dan sebuah negeri yang agak ke belakang. Kerana kalau bagi kita anak Sarawak, we love Sarawak, dan kita mau Sarawak ni lebih macam kata Saudara Martin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan perkara ini harus ditanam di dalam setiap diri, setiap jiwa dan raga anak-anak Sarawak dimanapun anda berada. Walaupun kita tahu sekarang ini seperti Saudara Norman, Saudara Carol banyak keluar berhijrah untuk mencari kehidupan, dan mungkin ini konsep berjalan kan, dan kemungkinan nanti bila dalam 2-3 tahun selepas ini nanti akan sektor-sektor ekonomi akan banyak dibuka, dan juga peluang-peluang pekerjaan akan banyak dibuka di kita Sarawak ini. Pelbagai peluang yang kita boleh buat di Sarawak ini. Why not Selangor boleh maju, kenapa Sarawak kita tak boleh maju? Penang boleh maju, kenapa Sarawak tak boleh maju? Perlis boleh maju, kenapa Sarawak tak boleh maju? Sedangkan itu adalah negeri kecil dan Sarawak negeri besar, kenapa kita tak boleh? So ini adalah kita sebenarnya Sarawak amat-amat memerlukan kepakaran daripada anak Sarawak sendiri untuk mencorak ekonomi dan juga untuk mencorak masa depan Sarawak. Impian saya itulah, hopefully Sarawak boleh menuju ke wawasan kita 2030, di mana Sarawak menjadi satu negeri termaju di Malaysia. Okey. Dengan itu kita telah merangkumi banyak topik yang kita bincangkan malam ini. Saya kembalikan ruang ini kepada Saudara Hamid. Hai semua, terima kasih untuk dialog yang cukup berisi. I think ada banyak pendapat yang yang shared today, dan saya nak tanya soalan yang ke akhir, soalan satu je, mungkin jawapan yang ringkas. Pada pandangan anda, apakah nilai-nilai yang harus dijadikan nilai bersama dalam bangsa Malaysia? Boleh saya mula dengan Saudari Carol? Nilai-nilai yang apa? Nilai-nilai yang harus dijadikan nilai bersama bangsa Malaysia. Harmoni. Harmoni. Very nice. Martin? Nilai yang kita harus ada sebagai bangsa Malaysia, saya rasa kita setiap nilai yang ada di setiap bangsa tertentu, seperti di Semenanjung kita ada India, Cina, Melayu yang majoriti, sedangkan Sarawak banyak lagi bangsa-bangsa dia. Setiap nilai itu kita ambil jadikan
satu nilai untuk satu bangsa Malaysia. Saya percaya orang Cina ni, saya sangat mengagumi mereka ini. Saya percaya mereka ada satu nilai dalam diri mereka itu yang boleh membolehkan mereka membawa mereka ke hadapan. Jadi maksudnya apa yang mereka ada kita kongsikan. Begitu juga dengan kami yang lain ini, apa yang kami ada kita kongsikan. Maksudnya keterbukaan dalam berkongsi nilai, kekuatan nilai yang ada di setiap kita itu. Jadikan dia sebagai nilai bangsa Malaysia. Terima kasih. Wow, jawapan yang cukup istimewa. Ada pun I think nilai tolong menolong, right? And sharing, saling sharing antara pendapat dan sebagainya. Lepas ni kita boleh cakap undilah saudara Martin. I agree. I think many people will. Saudari Rapunzel. Nilai kekeluargaan, kerana kekeluargaan ini is the one family that we hold each other when someone is fall. So nilai ini adalah penting dalam semua manusia-manusia ataupun rakyat-rakyat Malaysia ataupun rakyat Sarawak. Kerana ini kita dapat membimbing satu sama lain ketika mereka jatuh, ketika mereka susah. Okay? Sebab dengan feeling family ini kita tak akan judge each other, kita tak akan racist dengan each other. Dengan ini mungkin kita akan make Malaysia better or Sarawak better. Betul, sangat menarik because we were just talking about this kan. Dalam keluarga tak ada anak tiri, you know, it's just orang sama taraf. Sama taraf. Sama tinggi, duduk sama rendah. Tak ada push each other, okay? We did not push each other, we did not judge each other, we did not racist with each other. We are loving one of each of us. Betul, sifat saling menyayangi. Saudara Jackery? Bagi saya nilai perpaduan. Dengan ada nilai perpaduan ini, stereotip negara Malaysia, negara Sarawak dapat dihapuskan. Dan akhir sekali, bangsa Malaysia kita ini kita dapat menjadikan setiap perbezaan menjadi keunikan dan satu teras yang membuat kita sama-sama membangun bersama. Thank you. Thank you so much. I think, you know, for many people, kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, right? We have to unite among each other. Tak boleh berpecah belah. Abang Spensky? Okay, nilai saya nak sentuh kepada dua. Untuk satu adalah toleransi. Di mana kita sebagai rakyat bangsa Malaysia, we have to tolerance. Kita mesti ada sikap toleransi kita sesama diri kita. Kerana kalau kita tak ada sikap toleransi sesama diri kita, contoh, Harmit langgar saya sikit, saya tumbuk. So itu kita tak ada sikap toleransi dan ini akan mencetuskan kepada perselisihan faham dan juga ini akan mencetuskan kepada perkauman. So yang kedua yang saya sentuh adalah nilai saling menghormati. Kalau kita menghormati budaya orang, kalau kita menghormati bangsa ataupun kaum-kaum yang lain di dalam bangsa Malaysia, saya rasa masalah yang kita ada sekarang ini perkauman ataupun yang banyak tentang sensitiviti agama apa semua tidak akan wujud kalau kita saling menghormati dan kita mempunyai sikap toleransi di dalam diri kita. Kerana perkara ini yang kita perlu terapkan di dalam diri kita kerana kita tengok sekarang Malaysia leading to the worst case of these things terutamanya dari segi perkauman. So perkara ini yang perlu kita terapkan, kita harus menghormati sesama kita kerana we are humankind. Kita percaya juga kita percaya kepada wujudnya Tuhan dan wujudnya apa semua. So we have to respect each other dan mempunyai sikap toleransi lah. Wow, jawapan yang cukup komprehensif. I think those are nilai yang Malaysia is built on, right? So with that, terima kasih semua yang joined us on live stream hari ini di Facebook. Thank you so much and please join us tomorrow as well. Alright. Bye semua. Alright. Thank you very much. Terima kasih banyak semua. Kita sangat menghargai dari pihak Projek Bangsa Malaysia. It's an excellent session. We learn a lot. It was really grateful lah. Kita sangat berterima kasih dapat mendengar suara dari Sarawak.
dapat dengar rintihan yang secara jujur, marah pun tak apa. Asalkan kita faham, yang pentingnya dari Semenanjung, dari Sarawak, Sabah, kita saling faham. Bukan marah, bersemangat. Bersemangat, betul. Tak ada marah, saya tekankan sekali lagi, tak ada marah. Martin tu bersemangat tadi. Tak apa. Takkan kita nak tipu, tak pernah marah ke apa, tak apa. Yang pentingnya kita jujur dan kita cari kebenaran. Baru dengan ada kebenaran kita boleh faham, dengan ada kefahaman kita boleh bimbing perpaduan. Okey, so terima kasih banyak. Merangka yang terbaik kan? Betul. Ya. Jadi, kalau tak ada marah, tak ada keluarga kan? Mesti betul. This is actually very true. If you think about families, your personal lives, you learn that this is actually true. If you've never fought with each other, you never angry with each other, then you're not really family lah. Jadi terima kasih kita amat menghargai masa. Kita harap dapat lebih bekerjasama dan lebih berinteraksi pada masa depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam dan terima kasih kepada semua saudara kita di Facebook. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.